Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Fauzi untuk PDPR PJPK kita hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung berkenaan dengan lompat kijang yang kita dah belajar semalam. Okey, semalam kita dah belajar teori dia. So hari ini kita lihat bagaimanakah lompat kijang ni kita lakukan. Okey, kalau lihat pada paparan yang berada yang sedang kamu lihat ni, ini adalah venue ataupun arena untuk acara lompatan. Okey. Kalau kita tengok di situ, dia ada landas larian, kemudian kita ada kawasan lompatan iaitu kawasan pasir. Okey, yang ni landas larian tempat kita akan lari. Yang ni adalah kawasan mendarat kawasan pasir, dan terdapat 3 papan. 3 papan. Biasanya macam inilah setupnya. Ada 3 papan. Okey, apa papan-papan ni? Okey, papan yang pertama ni adalah papan untuk lompat jauh. Okey. Yang pertama ni adalah papan untuk lompat jauh. Okey. Papan yang kedua pula, apa dia? Ini untuk lompat kijang. Tetapi biasanya digunakan oleh atlet-atlet wanita, perempuan. Jarak ni adalah 7 meter. Okey. Dan papan yang ketiga ni juga adalah untuk lompat kijang. Tapi biasanya digunakan oleh pelajar lelaki ataupun atlet lelaki, di mana papan ni dikenali sebagai papan 9 meter. Okey. Tapi ada juga pelajar lelaki yang gunakan 7 meter. Dia mengikut fizikal lah. Ataupun mengikut kategori. Biasa kalau lelaki 18, dia akan pakai 9 meter. Lelaki 15 dan ke bawah, kemungkinan dia akan pakai papan 7 meter. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah perjalanan perbuatan yang perlu kita lakukan semasa melakukan acara lompat kijang. Okey, kita lihat dalam lompat kijang ni kita ada 4 fasa. 4 fasa. Yang pertama, fasa larian landas. Semalam saya dah bagi tahu dah. Okey, fasa larian landas. Yang kedua, fasa melonjak. Yang ketiga, fasa melangkah. Dan yang keempat, fasa melompat. Okey, ada 4 fasa. Tapi macam mana kita nak praktikkan dia? Macam mana kita nak buat dia? Macam mana nak lakukan dia? Okey, kita lihat sama-sama. Okey, yang pertama kita lihat fasa larian landas. Okey, fasa larian landas. Untuk larian landas ni biasanya jarak yang diambil adalah di antara 10 hingga 15 langkah. Ni mengikut kesesuaian lah. Tapi biasanya lah 10 hingga 15 langkah. Lebih daripada 10-15 langkah, apa jadi? Penat lari je. Sampai dekat papan, dia dah pancit. Okey, so fasa larian landas ni dia akan lari 10 hingga 15 langkah menuju ke papan 9 meter. Okey, maaf saya lupa ni tadi. Ni patutnya lelaki tapi tak ubah pula. Okey, dia akan lari 10 hingga 15 langkah ke papan 9 meter ni lah untuk kategori lelaki. Kemudian fasa yang kedua adalah fasa melonjak. Okey, apabila kita dah lari sampai ke papan, apa yang kita buat ialah kita akan masuk kepada fasa melonjak. Fasa melonjak ni kita gunakan kaki yang sama. Okey, kita step pada papan. Kemudian kita akan melonjak. Okey, dan kita akan step menggunakan kaki yang sama. Kanan. Kita mendarat dengan menggunakan kaki yang sama. Kalau kita menggunakan kaki kanan, kita akan mendarat dengan kaki kanan. Okey, itu adalah fasa melonjak. Okey, kita lihat fasa seterusnya ialah fasa melangkah. Dalam fasa melangkah, kita akan mendarat dengan kaki yang lain lah. Kalau tadi kita gunakan kaki kanan, kita akan mendarat dengan kaki kiri. Okey, kita lompat, kita langkah menggunakan kaki kanan, dan kita akan mendarat menggunakan kaki kiri. Okey. Dan yang terakhir adalah fasa melompat, di mana fasa melompat ni kita akan membuat lompatan ke pasir, dan kita akan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Kita akan lompat ke pasir dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Okey. Alright. Selesailah kita punya fasa lompat kijang. Okey. Seterusnya, bagaimanakah ukuran diambil? Okey, kalau TSC dia tahulah macam mana nak ambil. Kita akan ambil
ukuran pada bahagian paling belakang tempat kita mendarat, ujung tumit kaki. Okay? Sebagai contoh, kita tengok garisan tu, yang belakang sekali. Tapi kalau tangan kat belakang, tangan lah. Sebab tu kita tak boleh mendarat dengan tangan ke belakang. Kena mendarat dengan tangan di hadapan. Okey. Kemudian kita nak ukur. Kita ukur pertama daripada ujung tumit tu, ujung tumit ataupun kesan yang kita buat pada pasir, dan kita akan ambil bacaan daripada hadapan papan 9 meter. Okey. Okey, kemudian kita akan tarik pita ukur. Maaf gangguan motor tu lalu. Mak rempit mana dah. Okey. Kita tarik pita ukur dan kita ambil bacaan. Okey. Kita ambil bacaan. Okey. Itu cara macam mana kita nak ambil bacaan. Okey. Lompatan kita dianggap gagal ataupun batal jika kita step kaki kita ni tadi ni step melebihi papan lompatan. Melebihi papan lompatan. Okey, kalau kita gunakan papan 7 meter, ukuran kita akan bermula daripada papan 7 meter. Okey, itu saja untuk bagaimanakah kita nak melaksanakan lompat kijang. Sekian, terima kasih.